Okey, betul. Situasi kita masih lagi menyambut Hari Raya, menyaksikan kemeriahan rumah terbuka ini. Ya. Kita juga ingin mengetahui berkenaan aspek kesihatan yang perlu kita war-warkan kepada anda. Ya, kadang-kadang kan kita selalu ambil mudah kan kalau kita rasa macam alah sakit-sakit perut ataupun sakit-sakit tangan kadang-kadang kan. Tapi ini yang perlu kita ambil tahu supaya kita dapat orang kata kalau kita kalau kita dapat Nambah ilmu pengetahuan. dapat pengetahuan tentang sakit itu, sekurang-kurangnya kita dapatlah mengurangkan kesakitan tersebut daripada terus melarat kan. Betul. Okey, dan bersama dengan kita pada pagi ini akan berkongsi berkenaan dengan penyakit kista ganglion, iaitu saya kenalkan Profesor Madya Dr. Jaya Lekchumi Anak Perempuan Gunasagaran, iaitu Ketua Unit dan Pakar Klinikal Pembedahan Anggota Atas dan Microsurgery Rekonstruktif Jabatan Surgery Ortopedik Pusat Perubatan Universiti Malaya. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi. Apa khabar, doktor? Khabar baik. Baik, doktor. Hari ini kita nak berbicara berkenaan penyakit kista ganglion. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pertama kali mendengar, tak pernah mendengar sekalipun penyakit kista ganglion ini. Jadi ruang untuk permulaan ini, doktor mungkin boleh berikan pencerahan kepada seluruh keluarga Malaysia. Silakan. Ganglion ni dia bengkak yang biasa. Memang sangat common di khalayak ramai, tapi ramai tidak akan mendapatkan rawatan sebab bengkak ni selalunya tidak membawa apa-apa masalah. So bengkak ni selalunya berlaku di pergelangan tangan. Selalunya di belakang pergelangan tangan. About 70% lah berlaku di pergelangan tangan di sini. Di tempat-tempat lain pun boleh juga, tapi sangat rare. Okey. So bengkak ni kandungannya ada cecair di dalam. Cecair ni kita panggil mucin, and asal cecair ni sebenarnya daripada sendi. So memang bengkak ni nampak seperti di bawah kulit sahaja, seperti luaran, tapi dia sangat dalam. Okey, dia benjolan. Ada hubungan dengan sendi. Okey, jadi dia seperti benjolan lah, doktor. Maksudnya kalau kita bengkokkan tangan baru akan kelihatan benjolan tersebut. Ya, bila bengkak tu kecil, kadang-kadang dia tak ketara. So bila nampak di permukaan tu tak nampak sangat. Tapi bila bengkok tangan tu dia akan jadi lebih ketara. Tapi kadang-kadang bengkak ni besar. Bila besar memang boleh nampak lah. Tanpa perlu bengkokkan tangan. Tanpa perlu bengkok. Betul. Okey, doktor. Selalunya apa sebenarnya punca ataupun faktor-faktor yang menyebabkan ganglion ini boleh berlaku di pergelangan tangan, dan siapa antara kelompok yang berisiko untuk menghadapi atau penyakit tersebut? Okey. Setakat ni tak ada sebab, tak ada bukti yang menyatakan inilah sebabnya. Tapi ada beberapa hipotesis yang mengatakan ia berkaitan dengan trauma. So kadang-kadang pesakit pernah jatuh dan terseliuh pergelangan tangan, atau mungkin dia tak ingat ada kecederaan sebelum ni. Selalunya mereka takkan ingat. Sometimes dia ada juga berkaitan dengan repetitive movements, and selalunya ia berlaku di khalayak wanita, dalam lingkungan umur 20 hingga 40 tahun. Dan adakah ia merupakan salah satu kanser ataupun mungkin boleh juga menjadi penyebab sebagai kanser? Tumor atau sis? Okey, ini adalah soalan yang sangat kerap ditanya oleh pesakit. Selalunya mereka risau tentang kanser. Pasal tu mereka datang untuk menerima rawatan. Ganglion ni bukan kanser. Dia bukan berbahaya. In fact, semua bengkak di tangan kita, apa-apa bengkak di tangan kita, 90% adalah jenis yang tidak berbahaya. Dia bukan kanser. 90% is a very high number, you see. Tapi of course 10% tu kita kena berjaga-jaga lah, tak boleh terlepas pandang. 10% tu boleh jadi kanser. So dalam 90% yang tak kanser tu, kita boleh bahagikan kepada kanser tulang dan tumor tulang dan tumor bukan tulang. Bengkak yang bukan tulang ni
70% adalah ganglion. So sangat common. Okey, itu dari segi peratusannya lah. Ya, betul. Doktor, adakah ganglion ini akan menyebabkan kesakitan yang teramat kepada pesakit dan mungkin doktor boleh kongsikan juga dari sudut simptom-simptom yang mungkin dialami oleh pesakit ganglion ni? Okey, simptom yang paling ketara ialah bengkak. Biasanya bengkak ni tidak akan membawa apa-apa masalah. Maksudnya tak sakit, it's just there, tapi tak ada apa-apa masalah lah. Tapi bila bengkak tu besar, then dia boleh mengganggu pergerakan sendi. And bila dia besar sangat, dia boleh menekan pada struktur berdekatan. So kalau dia tekan pada saraf, then patient boleh ada kebas jari. Okey. So selalu hujung-hujung jari itu boleh ada kurang dari rasa. Bergantung kepada saraf mana yang menekan. Maksudnya dia akan mengganggu sistem saraf jugalah, doktor? Ya, sekiranya ia besar dan menekan pada saraf. Okey. Dan bagaimana diagnosis dibuat, doktor? Adakah perlu untuk X-ray ataupun ultrasound? Okey, diagnosis dia mudah. Okey. Kita boleh diagnose daripada pemeriksaan klinikal. Okey. Tapi kalau bengkak tu atypical, maksudnya bukan di lokasi yang biasa, atau dia permukaan dia tak licin, dia nampak lain daripada ganglion, then kita boleh buat pemeriksaan lanjut. Selalunya kita akan dapat ultrasound atau MRI untuk mendiagnose masalah ni. Kalau dia ganglion, selalunya dia akan ada cecair. Ada ciri-ciri cecair dalam imaging. Kalau dari pemeriksaan klinikal, kita boleh buat satu ujian khas. Kita panggil dia transillumination test. So, macam saya cakap, bengkak ni kan dia cecair di dalam. Cecair ni dia lucina, tidak berwarna. Okay. So, bila kita suluhkan lampu suluh berdekatan dengan bengkak ni akan menyala. So it's quite a significant test lah. Bila kita buat pemeriksaan ni, kalau dia positif, besar kemungkinan ia adalah ganglion. Okey, itu dari segi fakta yang kita ketahui berkenaan ganglion ni lah. Dari segi kaedah rawatannya bagaimana, doktor? Adakah kita perlu melaksanakan pembedahan untuk mengeluarkan cecair tersebut, doktor? Okey, rawatan dia kalau bengkak tu tidak mengganggu aktiviti harian dan sebagainya, tidak sakit, tidak mengganggu pergerakan, dan kita tak perlu buat apa-apa. Bengkak tu boleh dibiarkan saja. Okey. Sebab kita tahu dia bukan kanser, dia tak berbahaya dan kandungannya cecair saja. So boleh dibiarkan. Tapi kalau dia sakit, pesakit ada simptom-simptom yang mengganggu pergerakan sendi ke, atau tidak selesa ke, atau kurang dari rasa jari-jari, itu semua ialah indication untuk membuat pembedahan. Okey. Sometimes pesakit ada juga meminta kita untuk aspirate. Maksudnya masukkan pijagari dan sedut keluar cecair itu. Well, kita boleh buat prosedur itu, tapi risiko untuk berulang tu tinggi. Agak-agak 50% begitu. Akan berulang kembali. So kalau kita buat pembedahan, dia punya risiko untuk berulang tu lagi rendah. So lebih baik buat pembedahan kalau ada symptoms. Okey. Jadi ada potensi tak, doktor? Sebagai contoh, dah beberapa tahun berada di tangan, kemudian pada awalnya mungkin okey, tapi selepas beberapa tahun, adakah potensi itu menjadi tumor ataupun kanser? Kanser. Okey. Setakat ni tak ada apa-apa laporan di jurnal yang menyatakan yang ganglion ni boleh melarat menjadi kanser. So saya pun tidak pernah jumpa kes begitu. So
I would say selamatlah untuk cakap yang ganglion ni tidak akan menjadi kanser. Okey, itu yang senang hati sikit dengar kan. Doktor nyatakan tadi ganglion ini untuk tempoh masa tertentu boleh dibiarkan sahaja sehingga pulih dengan sendirinya. Selalunya berapa lama masa dia akan ambil untuk pulih, doktor? Okey. Ganglion ni, natural history dia, kalau kita tak buat apa-apa lah. 3 perkara boleh berlaku. Okey. Satu tu dia boleh lenyap. That means dia just hilang macam tu. Kenapa dia berlaku? Sebab again trauma. Kalau pesakit tu tiba-tiba terlanggar mana-mana ke, tertekan dengan kuat ke, bengkak tu boleh pecah. So kalau pecah dia boleh hilang. Tapi ada risiko untuk berulang. Okay. Yang kedua boleh berlaku ialah dia maintain same size. Tak berubah. Saiz dia sama saja. So boleh berada di situ bertahun-tahun. Yang ketiga yang kita risau ialah bengkak tu boleh membesar. Sebab bengkak ni macam saya cakap, cecair itu datang daripada sendi, asalnya daripada sendi. So dia punya communication atau hubungan tu kita panggil stalk. Stalk tu memang sentiasa ada di situ. So cecair ni boleh berterusan keluar dan membesar. Bengkak tu boleh membesar. So 3 things can happen lah kalau kita tak buat apa-apa. So kalau dia membesar, then mungkin kita perlu membuat pembedahan untuk membuang bengkak ni. Kalau dia sama saiz tanpa simptom atau dah pecah, then tak perlu buat apa-apa. Itu perlu tahu 3 perkara penting yang perlu kita tahu, Munawar kan. Okey, dan selain daripada itu, ada ni persoalan ni pasti ramai juga yang bertanya kepada doktor. Adakah boleh juga merawat secara tradisional, doktor? Gelak lah tu. Tradisional lah. Actually tak perlu pergi ke tak perlu berubah kampung atau tak perlu ikut tradisi. Kalau nak pecahkan sendiri boleh je ambil buku ke dan pecahkan, because pada zaman-zaman dulu begitulah cara mereka treat, mereka merawat ganglion. Mereka ambil tukul atau mereka ambil Bible dan pecahkan bengkak tu. But of course dia traumatic sikit lah, dia akan sakit, boleh ada lebam-lebam dan sebagainya. Okey, doktor. Ada tak dari segi pantang larang makan makanan yang tak boleh dimakan untuk pesakit yang menghidapi ganglion ini, doktor? Tidak. Tidak ada, doktor? So dia tak ada kena-mengena dengan makanan. Jadi kalau untuk individu yang mendapat penyakit ganglion ini, adakah mereka perlu konsumsi apa-apa ubat-ubatan, doktor? Tak ada. Tak ada juga. Unless bengkak tu memberi mereka sakit. Bila menyakitkan lah, dan dia boleh makan ubatan sakit. Otherwise, ubat tidak akan membantu masalah ni. Dan sekiranya mereka dapati ada bengkak di pergelangan tangan mereka, apa yang pertama sekali yang perlu mereka lakukan, doktor? Bila ada bengkak? Dan sakit. Bengkak dan juga sakit. Dan sakit. Okey. Kalau bengkak dan sakit sahaja, pertama kali mereka nampak bengkak tu, and sakit tu tolerable, kalau dia risau, dia boleh datang jumpa doktor untuk mendapatkan nasihat dan rawatan. Kalau dia rasa nak tunggu dulu, boleh tunggu. Dia perlu tengok sama ada sakit tu lebih kerap atau semakin teruk. And bengkak tu pun dia kena lihat sama ada semakin membesar. Kalau dia membesar dalam jangka masa yang singkat, then itu bukan tanda yang baik lah. So dia kena jumpa doktor untuk rawatan selanjutnya. Okey, doktor. Apa antara saranan-saranan yang mungkin doktor boleh bagi ataupun kongsikan kepada penonton, khususnya bagi individu yang pernah menghidap ganglion ni, doktor? Adakah mereka perlu mengelakkan aktiviti berat yang menggunakan pergelangan tangan, doktor? Ganglion ni boleh berlaku bila-bila. Memang common among females, tapi boleh berlaku pada siapa-siapa. Kita tak boleh nak menghadkan aktiviti kita untuk mengelakkan daripada mendapat ganglion ni. So aktiviti boleh teruskan macam biasa, tapi kalaulah pesakit dapat masalah ni, tiba-tiba muncul bengkak ni, boleh je mendapatkan rawatan.
Tapi macam saya cakap, kalau tak ada sakit, bengkak sama saiz, tak perlu buat apa-apalah. Tapi kalau risau, sila dapatkan rawatan. Okey. Bagaimana doktor melihat tahap kesedaran masyarakat terhadap penyakit ganglion sekarang ini, doktor? Ya. Bagaimana, doktor? Sorry, tak dengar. Tahap kesedaran masyarakat terhadap penyakit ganglion. Okey. Saya rasa ramai yang tak datang untuk mendapatkan rawatan sebab dia tak mengganggu, which is okay. But some patients, mereka risau bila nampak bengkak kan. Dia first thing mereka ingat itu adalah cancer. So, but it's okay. Kalau mereka datang untuk dapatkan nasihat rawatan, it's okay. Kita hanya akan, memberi nasihat kita reassure, then kita boleh follow up patient. Tengok sama ada bengkak tu membesar ke tidak. So, I would say awareness, kita perlulah memberikan awareness to the public. Sebab saya rasa ramai yang masih belum tahu tentang bengkak. Betul. Baik, tadi doktor ada berkongsi juga 10% kemungkinan akan menjadi kanser. Dan sekiranya bukan menjadi kanser. Bengkak-bengkak di tangan 10% boleh jadi kanser. Bukan ganglion jadi kanser. Okey, boleh menjadi kanser. Jadi sekiranya ia merupakan kanser, adakah treatmentnya berbeza daripada ganglion? Jika kanser, sangat beza. Treatment dia sangat beza. Kalau kanser, dia kena melalui pemeriksaan lanjut. Memang perlu membuat X-ray sebab kita nak tahu bengkak tu daripada tulang ke atau daripada soft tissue. Kemudian kalau dah tahu tu, kita kena buat pemeriksaan lagi. Kena buat MRI semua. Sebab kita nak tahu tumor tu involve setakat mana. Sebab kita kena, kalau tumor kanser, memang kena buat pembedahan untuk buang. So kita kena tahu dia punya margin. So sebelum pembedahan pun kita akan ambil biopsi semualah. So treatment dia memang totally different. Untuk ganglion, sebab dia benign, dia tak berbahaya, bukan kanser, treatment dia lain. In fact, kita boleh biar saja. Kalau dia kanser, memang perlu operation. Okey. Itu dia perbezaan kan. Yang perlu kita ketahui, doktor. Walaupun ianya bukan satu perkara yang tidak terlalu serius seperti yang kita nyatakan, seperti yang doktor nyatakan, tak perlu kita ambil risau sangat, doktor. InsyaAllah dalam masa tentu akan pulih juga, doktor. Tapi mungkin ada juga yang bertanya, doktor. Doktor, apa antara komplikasi kesihatan yang paling serius yang mungkin boleh terjadi sebabkan ganglion ni, doktor? Adakah dia akan mengganggu ataupun memberi kesan kepada organ-organ yang lain, ataupun bagaimana, doktor? Sekiranya tidak buat apa-apa, is it? Dia boleh membesar. So kalau dia membesar tu, dia mengganggu pergerakan, especially bengkak yang berada di atas pergelangan tangan tu. Then mereka tak boleh bengkok tangan sepenuhnya. So ikutkan aktiviti pemuda-pemudi sekarang, mereka suka bersukan dan angkat berat semua. Itu semua akan menghadkan aktiviti mereka. So lagi satu, kalau dia kena pada saraf semua, boleh mengganggu dari rasa. Kalau begitu, memang akan menghadkan aktiviti lah. So pesakit-pesakit begini perlu datang ke hospital lah. Baik, saiz yang paling besar menurut kes doktor? Paling besar saya pernah buat pembedahan, is it? Saya pernah buat 3 cm times 2 cm. Besar juga di pergelangan tangan. Kalau 3 cm tu, doktor, berapa lama masa untuk disurut, doktor? Kalau tak buat apa-apa, is it? Kalau dia pecah, dia boleh pecah terus. Tapi adakah seelok-eloknya untuk melakukan pembedahan? I would say less traumatic lah. So kita bila kita buat pembedahan, selalunya kita buat under general anesthesia, ubat bius penuh. So kita akan apply tourniquet di tangan supaya tak ada perdarahan semua. So memang semua bengkak tu jelaslah bila kita buang. Macam saya cakap sebelum ni, bengkak ni dia ada satu hubungan ke sendi. Kita panggil dia stalk. Dia seperti akar. So stalk ni kita perlu buang. Kalau kita tak buang,
then ada Berulang. risiko tinggi untuk berulang. Ya. So memang bila kita buat pembedahan ni dia perlu cari stok ni or akar ni and buang sepenuhnya. So I would say pembedahan bukan major operation tapi dia rumit sikit. So kita ada cara lah untuk membuat pembedahannya. Contohnya kita guna surgical loop. Surgical loop tu dia macam kantor pembesar. So semua struktur akan nampak besar dan jelas. So kita akan buang sekali dia punya stok. Okey, akar tu. Ya, akar tu betul. Okey, banyak yang kita ketahui berkenaan penyakit ganglion ini, doktor. Mungkin doktor boleh memberikan kesimpulan ataupun nasihat kepada masyarakat di luar sana berkenaan penyakit ganglion ni, doktor. Silakan, doktor. Kalau orang ramai perasan bengkak atau benjol di pergelangan tangan atau di tangan mana-mana risau tentang bengkak ni, boleh je mendapatkan nasihat daripada doktor atau mendapatkan rawatan selanjutnya. Tapi kalau bengkak ni tidak sakit and tidak mengganggu aktiviti harian, orang ramai boleh observe dulu. Tapi kalau dia membesar dalam jangka masa yang singkat, itu tanda yang tidak elok. Kalau begitu kena datang untuk dapat nasihat awal lah. Ya, itu dia antara nasihat yang cukup penting yang perlu untuk kita ambil tahu supaya tidak melarat dan tidak memberi kesan kepada anda semua. Yang paling penting kalau nampak ada rasa macam ketulan ataupun benjolan, terus kalau rasa risau boleh terus berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat. Okey, itulah kita harapkan pada hari ini kita semua mendapat manfaat dan juga ilmu pengetahuan berkenaan penyakit ganglion ini. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Jaya Lekshumi, anak perempuan Guna Sagaran, atas perkongsian pada hari ini, dan kita harapkan ia memberi manfaat yang cukup besar kepada seluruh keluarga Malaysia. Okey, doktor. Kesempatan ini kita nak bagi ruang untuk doktor jugalah memberi ucapan raya kepada kenalan-kenalan doktor. Silakan. Terima kasih untuk menjemput saya untuk menghadiri sesi ini. Okey. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menyambut. It's an honor to be here. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Itu dia. Terima kasih, doktor. Selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya. Okey, kejap lagi kita nak sambung minum, kita nak makan biskut raya. Tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika. Keluarga Malaysia, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam Rumah Terbuka Aidilfitri. Selamat pagi Malaysia.